Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan barakah ini kita impikan rahmat Allah. Kita impikan agar kita semua diampunkan dosa demi dosa oleh Allah. Marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita, tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, tuan-tuan guru kita, sanak saudara kita, ahli-ahli keluarga yang sudah pun pergi meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua, mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan ianya mudah, dan kaulah yang menjadikan perkara yang sukar jika kau hendaki dengan kemudahan. Yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ibu dan juga kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kitab yang ditulis oleh Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitu Fiqhus Sirah, jilid yang pertama yang dicetak oleh Dewan Pustaka Fajar. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, walaupun kita dikekang dengan pelbagai kekangan, walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian demi ujian, tetapi kita masih lagi dapat memberikan keutamaan daripada sekalian perkara-perkara yang utama. Tidak ada satu perkara yang lebih utama selain daripada kita mengutamakan perkara yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan perkara yang difardukan, melainkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja selesai menunaikan satu kefarduan, satu perkara yang paling utama di sisi Allah, tidak lain dan tak bukan, iaitulah menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi.
Kemudian kita ikuti pula dengan satu lagi kefarduan, iaitulah kefarduan menuntut ilmu. Moga-moga kita dipermudahkan segala urusan oleh Allah, dilimpahkan dengan pelbagai limpahan nikmat demi nikmat oleh Allah, dan malahan terus diberikan kekuatan untuk kita hidup dan untuk kita mati di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, kita akan sambung pembacaan kitab kita, iaitu sampai muka surat berapa Tu Haji? Muka surat 33 ke? 35 ya? Baik. Kita buka muka surat 35 ya, di mana penulis ataupun musannif iaitu Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, di mana beliau mengajak kepada kita iaitu berkaitan dengan pengutusan Nabi demi Nabi, pengutusan Rasul demi Rasul. Ianya adalah merupakan mata rantai kepada Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasul sebelum itu. Sebab itu kalau kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a libani labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hazihi labinatu qala fa ana labinatu wa ana khatamul nabiyyin. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku dan para anbiya, maknanya iaitu para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ibaratkan satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki, lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkan, kecuali pada sekeping batu, seketul batu bata pada suatu sudut, maka orang ramai datang mengelilinginya, kagum melihat akan bangunan itu. Lalu mereka mengatakan bahawa mengapa tidak diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong itu. Maka akulah batu bata itu, akulah penyudah bagi segala nabi. Satu pengibaratan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertautan ataupun hubung kait di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dan juga para rasul yang telah diutuskan bertali arus ya, daripada satu kaum kepada satu kaum yang lain ya, iaitu daripada ya, satu zaman kepada satu zaman yang lain. Seperti mana yang kalau kita lihat bahawa keseluruhan nabi yang diutuskan ya, pernah diajukan pertanyaan ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasafi, sa'ala Abu Zadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nabi al-anbiya'i qal mi'atu alfin wa arba'atu wa 'ishruna alfan qal kam rusulu minhum qal thalathu mi'atin wa thalathata 'ashara awwalur rusul Adam wa akhiruhum Muhammadun alaihi salam. Di mana telah bertanya Abu Dzar, salah seorang daripada sahabat besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai jumlah bilangan para nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berapa jumlah para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, bilangan mereka ialah 124,000. Bermakna nabi daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ialah 124,000. Lalu Abu Dzar bertanya pula, dia bertanya lagi, dia kata, berapakah pula bilangan Rasul di antara mereka itu? Ya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bilangan Rasul iaitu 313 orang. Yang pertama iaitulah Nabi Adam alaihissalam, yang penghabisan iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini nak gambarkan kepada kita bahawa nabi demi nabi ini mereka ada pertautan di antara satu sama lain. Dia ada saling kait mengait di antara satu sama lain, di mana ada perbezaan di antara seorang nabi dengan seorang nabi yang lain, dan ada perbezaan di antara ajaran nabi dan ajaran rasul di antara satu sama lain. Maka sebab itu, apabila kita nak bincangkan iaitu berkaitan dengan apakah dia persamaan dan apakah dia perbezaan, dan apakah syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu diguna pakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibahaskan, lalu dibincangkan di dalam satu bab iaitu berkaitan dengan syar'u man qablana, iaitu berkaitan dengan soal syariat-syariat nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Masya-Allah. Kalau kita lihat bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, setiap para nabi ini dia ada syariat dia tersendiri. Setiap para rasul ini dia ada syariat dia tersendiri. Apakah seluruh syariat itu apabila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat itu akan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbahasan itu disebut dan dibincangkan oleh ulama usul fiqh. Lalu mereka sepakat mengatakan bahawa semua syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbatal. Maknanya semua syariat yang pernah dilaksanakan, yang pernah diamalkan oleh nabi dan rasul-rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kalau kita lihat iaitu 25 orang rasul yang wajib kita semua iaitu percayai, imani, yang mana bermula daripada Nabi Adam alaihissalam, kemudian diteruskan sehinggalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Apakah semua syariat mereka itu ianya akan diteruskan, akan digunakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama usul fiqh mengatakan bahawa semua syariat nabi-nabi sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibatalkan. Tetapi ada 4 perkara yang tidak terbatal, yang mana ianya diteruskan, ianya disambung, ianya saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Antaranya iaitulah berkaitan dengan soal akidah. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, setiap rasul, setiap nabi di mana dia membawa satu perkara yang sama, dia membawa iaitu satu syariat yang sama, dia membawa satu perintah yang sama, iaitulah apa dia yang disebut sebagai pengeksaan Allah, pentauhidan kepada Allah, dan juga
melarang daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, syariat yang dibawa oleh Nabi Idris alaihissalam, syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana iaitulah mereka akan iaitu membawa satu perkara, iaitulah persamaan daripada sudut kepercayaan, persamaan daripada sudut akidah. Seperti mana kalau kita lihat iaitu pada muka surat 34, firman Allah di dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih, iaitu diturunkan kepada kamu sekalian agama seperti mana yang telah diutuskan kepada Nuh, dan yang diwahyukan juga seperti yang diutuskan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah kerananya. Jadi ia membawa maksud apa dia? Rangkaian para nabi dan para rasul ini semua diutus menyeru manusia ke arah keimanan kepada Allah Azza wa Jal, iaitu kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala, pentauhidan akan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan malah langsung tidak tergambar kepada kita yang seruan para nabi itu akan berlainan di antara satu dengan yang lain mengenai soal akidah. Dia kata tak mungkin berlainan akidah Nabi Ibrahim, tak mungkin berlainan akidah iaitu Nabi Nuh alaihissalam, tak mungkin berlainan akidah iaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebab soal akidah adalah soal berita dan perkhabaran yang tidak akan berlainan perkhabaran dan berita daripada seorang itu sekiranya perkara itu tidak benar dan tidak diterima oleh akal manusia, bahawa Allah telah mengutus seorang nabi lalu mengatakan Allah itu tiga, maha suci Allah, kemudian diutuskan seorang nabi lain mengatakan bahawa Allah itu Isa, dan kedua-dua perkhabaran itu kemudian dianggap benar belaka. Ini tidak mungkin berlaku. Dia kata mana mungkin seorang nabi bawa mengatakan bahawa Allah itu ada tiga, kemudian seorang lagi rasul, seorang lagi nabi mengatakan bahawa iaitu Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah esa. Dia kata ini satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Malah kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, di antara perkara yang dibawa oleh para nabi dan di antara iaitu dosa yang paling terbesar, yang mana tuan-tuan sekalian semua dosa-dosa ini masih ada lagi pengharapan untuk diampunkan oleh Allah, tetapi dosa berkaitan dengan soal akidah, dosa berkaitan dengan soal syirik kepada Allah, ia adalah merupakan dosa yang tidak akan dapat kemaafan daripada Allah, dan malahan ianya akan dijanjikan iaitu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, dan dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Wa may yusyrik billah faqad harrama alaihimul jannah wa ma'wahumun nar. Allah Subhanahu wa taala isytihar sendiri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, soal tauhid, soal berkaitan dengan pengesaan Allah ini, ia bukan satu perkara yang kecil, tapi dia adalah merupakan perkara yang paling besar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan malahan di dalam kitab Imam Zahabi
iaitu kitab Al-Kabair. Saya yakin di masjid ini tuan-tuan ada belajar kitab ini, betul? Iaitu kitab Al-Kabair, himpunan 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Zahabi. Sebenarnya dosa-dosa besar ni ada 700 jenis, tetapi Imam Zahabi telah tapis, saring, lalu beliau telah letakkan dalam kitabnya Al-Kabair, himpunan 70 dosa-dosa besar. Lalu beliau letak ikut tingkatan. Dosa yang paling terbesar daripada sekalian dosa-dosa besar itu, lalu beliau letakkan dosa yang paling terbesar, iaitu nombor 1 daripada 70 dosa-dosa besar, iaitulah dosa syirku billah, iaitulah dosa orang yang mensyirik akan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara iaitu sejarah terawal pensyirikan kepada Allah ini, tuan-tuan sekalian, penyentuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini, ianya adalah menjadi punca kepada kemusnahan satu kaum yang terawal daripada kaum yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Allah pernah hancurkan satu kaum disebabkan kerana dosa syirik kepada Allah, disebabkan kerana iaitu mereka iaitu menyembah Tuhan selain daripada Allah. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah utuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Nuh itu kepada kaumnya. Lalu Nuh telah berkata, apa dia? Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ni telah diutus oleh Allah sebagai seorang rasul. Untuk apa? Iaitu supaya nak beri peringatan yang nyata kepada kamu. Apa peringatan yang nyata itu? Agar kamu tidak menyembah alla ta'budu illallah. Nampak? Ni kerja paling besar, tugasan paling besar, asbab utama pengutusan para nabi, para rasul yang paling utama, iaitulah ajak manusia, iaitu supaya tidak menyembah selain daripada Allah. Lalu apa Nabi Nuh AS kepada kaum dia? Aku benar-benar bimbang. Dia kata, kamu semua akan ditimpa dengan azab yang sangat dahsyat jika sekiranya kalian semua melakukan syirik kepada Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu kaum yang pertama sekali dimusnahkan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Para sejarawan mengatakan bahawa kaum Nabi Nuh ini, mereka tinggal di satu lokasi penempatan mereka, iaitulah di Mesopotamia. Mesopotamia ni di mana? Iaitu di antara dua sungai, iaitulah sungai Tigris dan juga sungai Furat, sungai Euphrates. Di mana, tuan-tuan sekalian, Masya Allah, para sejarawan menganggarkan bahawa kehidupan mereka ini iaitulah 5,000 tahun sebelum Masihi. Iaitu, tuan-tuan sekalian, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, tuan-tuan sekalian, telah wujud satu kaum, lalu kaum ini pula sebelum Allah nak timpakan kepada mereka bencana besar sehingga musnah satu kaum ini, supaya Allah nak berlaku adil kepada manusia, di mana Allah tidak musnahkan satu kaum itu, melainkan Allah terlebih dahulu hantar para rasul dan para nabi. Jadi ini antara tugasan para nabi, para rasul daripada dahulu sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan untuk apa?
lakum nadhirum mubin, nak beri peringatan pada kita, nak bimbing kita, nak beritahu kepada kita mana satu perkara yang boleh buat, mana satu perkara yang jangan kita buat. Allah, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, disebut oleh para sejarawan bahawa berhala yang pertama sekali dicipta, penyembahan selain daripada Allah dengan bentuk penyembahan terhadap berhala-berhala ini bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang telah dibuat oleh kaum Nuh alaihissalam, di mana tuan-tuan sekalian diceritakan bahawa terdapat ada 5 lelaki soleh, yang mana 5 lelaki soleh ini sangat dikagumi, sangat disayangi, sangat dihormati oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ini adalah merupakan pemimpin kepada masyarakat, disayangi oleh masyarakat. Siapa dia? 5 ini. Yang pertama namanya ialah Wad, yang kedua namanya Suwa, yang ketiga namanya Yahud, yang keempat namanya Ya'uq, yang kelima namanya Nasr. Ada 5 orang. Lalu tuan-tuan sekalian, seorang demi seorang lelaki soleh ini meninggal dunia. Maka pada waktu itu masyarakat kehilangan kepimpinan. Mereka rasa bahawa mereka telah hilang panduan dan juga pedoman. Maka pada waktu itu tuan-tuan sekalian, datanglah iblis laknatullahi alaih, di mana dia telah merupakan wajahnya menjadi seorang lelaki. Lalu iblis mengatakan kepada masyarakat itu, mengapa perlu kalian semua rasa gundah gulana? Kita perlu hadirkan kembali iaitu lelaki-lelaki yang soleh itu, supaya kita tidak terpisah dengan lelaki soleh itu. Bila kita rasa rindu dengan mereka, kita boleh tengok dia. Lalu dia kata, aku nak cadangkan supaya kita bentuk daripada batu-batu, daripada tanah-tanah, lalu kita bentukkan ianya menyerupai 5 lelaki soleh itu. Pada awalnya tuan-tuan sekalian, dia hanya sekadar dalam bentuk nak memperingati, sebagai tugu peringatan semata-mata. Lalu mereka pun pakat bentuk. Kebetulan kaum Nabi Nuh alaihissalam ni, mereka mempunyai kepakaran di dalam iaitu membuat patung-patung, dan juga mereka bentuk daripada batu-batu. Pelbagai perkara mereka berjaya bina, termasuklah mereka berjaya membina bangunan-bangunan, rumah-rumah dan sebagainya. Lalu tuan-tuan sekalian, akhirnya mereka pun bina daripada batu-batu tersebut. Lalu mereka pun buat iaitu hampir-hampir serupa dengan wajah 5 lelaki soleh itu, iaitulah Wad, Suwa, Yaghuq, Ya'uq dan juga Nasr. Lalu tuan-tuan sekalian, setelah siap mereka ukir batu-batu itu, lalu mereka letakkan patung-patung itu di halaman tempat berhimpunnya masyarakat. Lalu setiap kali masyarakat rasa kehilangan, rasa kesunyian, rasa kerinduan terhadap 5 lelaki soleh yang pernah menjadi pemimpin mereka, lalu mereka akan memandang, mereka akan pergi ke dataran itu untuk melihat akan patung-patung tersebut. Pada awalnya ia hanya sekadar dalam bentuk patung peringatan, tetapi setelah berlalu satu generasi kepada satu generasi, daripada patung peringatan dia telah menjadi patung pemujaan, dan akhirnya sekali dia telah menjadi patung penyembahan. Jadi tuan-tuan,
Jadi sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, ya, salah satu daripada faktor besar Allah Subhanahu wa taala hukum kaum Nabi Nuh alaihi salam, iaitu setelah mereka menyembah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah utus Nabi Nuh supaya mereka tinggalkan iaitu perbuatan syirik kepada Allah, lalu mereka enggan, malah mereka telah mengejek dan juga malah mereka iaitu berusaha nak membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Akhir sekali mereka telah pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan ditenggelamkan mereka dengan banjir yang sangat besar. Masya-Allah. Habis satu kaum. Kerana apa? Kerana syirik kepada Allah. Nampak? Kalau kita tengok selepas daripada itu juga perkara yang sama berulang. Soal syirik ni tuan-tuan sekalian, dia adalah merupakan satu perkara yang sering kali berulang. Di mana kita pergi pula satu kaum lagi selepas daripada itu. Lepas daripada kaum Nuh, kaum apa ya? Siapa ingat? Iaitu kaum Ad. Kaum Ad ini diutuskan kepada mereka, iaitulah Nabi Hud alaihi salam. Di mana kaum Ad ini mereka tinggal di satu tempat di antara negara Yaman dengan Oman sekarang ini. Di antara Hadral Maut di Yaman dengan di Oman, iaitu ada satu tempat, ada satu perkampungan namanya Al-Ahqaf. Sehingga kan Allah sebut di dalam Al-Quran ada satu surah Al-Ahqaf, di mana tuan-tuan sekalian, Masya Allah, Allah sebut kaum Ad ni pula, dia Allah anugerahkan tubuh badan mereka ni besar, sasa. Kalau kita selalu tengok televisyen yang disebut sebagai dinosaur, sebagainya, sebegitulah keadaannya. Badan mereka besar-besar. Ini ada sebahagian riwayat daripada ahli sirah mengatakan bahawa tinggi kaum Ad ini iaitu hampir di antara 60 hingga 120 hasta ketinggiannya. Satu hasta berapa kaki je? Satu hasta 3 kaki ya? Lebih kurang lah 3 kaki ya. Bayangkan kalau sekiranya 100 hasta kali 3, 300 kaki. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau agak-agak nak tukar mentol atas tu, tak payah perlukan kepada tangga, skylift, dia hanya perlu bangkit, dia boleh perbetui saja, lampu tinggi, besar, Masya Allah. Dada dia saja, keluasan dada dia saja, iaitu keluasannya hampir 15 ke 20 hasta. Tu dia punya besar, tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi, besar. Lalu tuan-tuan sekalian, sekali lagi, golongan yang Allah jadikan mereka ini badan yang sasa, badan yang besar, malah mereka ini mempunyai peradaban yang sangat hebat, di mana mereka inilah orang pertama sekali daripada bidang arkitek, iaitu mencipta tiang-tiang, menara-menara yang ada pada hari ini, bermula daripada peradaban kaum Ad. Yang kita tengok ada menara sana, menara sini, tuan-tuan sekalian, di mana kota mereka yang dinamakan sebagai kota Iram itu, tuan-tuan sekalian, lalu mereka binakan bangunan-bangunan mereka, ada menara-menara hebat. Mereka pahat batu-batu, mereka pahat gunung-gunung untuk jadi istana-istana mereka, Masya Allah. Tapi disebabkan kerana mereka ini, tuan-tuan sekalian, sekali lagi mengulangi kesilapan yang sama, kesilapan umat Nabi Nuh alaihissalam diulangi oleh kaum Ad alaihissalam, iaitu mereka telah mensyirikkan Allah
mereka telah pun tidak mahu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu akhir sekali Allah musnahkan sekali lagi manusia disebabkan kerana faktor syirik, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Allah Rabbi. Sedangkan kaum 'Ad mereka telah dibinasakan, iaitu dengan angin yang sangat kencang lagi sejuk. Mereka rasa tak ada siapa mampu nak musnahkan mereka. Allah hantar tentera dia bukan daripada kalangan manusia. Allah hantar tentera dia datang daripada kalangan angin saja, iaitu angin yang sangat kencang, lalu bertiup tuan-tuan sekalian, lalu diangkatkan tubuh badan kaum 'Ad itu, dilambungkan ke atas langit, lalu dihempaskan ke atas bumi, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka tumbang seperti mana batang-batang kurma tumbang. Allah beri perumpamaan dia, iaitu angin-angin kuat tadi lambungkan mereka, terbangkan mereka ke langit, hempaskan mereka ke bumi. Umpama ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, umpama batang-batang tamar. Cuba kita tengok, kalau batang tamar kita tebang, tumbang. Itulah umpama dia jatuh, tuan-tuan sekalian, bergelempangan mati kaum 'Ad, habis satu kaum. Kenapa Allah musnahkan? Kerana iaitu syirik kepada Allah. Jadi sebab itu kerja besar para nabi, para rasul, daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada sudut persamaannya, iaitulah mengajak orang beriman pada Allah, mencegah manusia daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikit tuan-tuan sekalian, saya nak bawa sikit. Boleh kita keluar sikit, boleh? Di mana tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok syirik ni pun dia ada beberapa bahagian. Syirik ni dia ada 6 bentuk. Bila sebut syirik ni dia ada 6 bentuk. Tak ada dalam kitab antum, tak ada ni, ada sikit-sikit tambahan-tambahan daripada luar ni, iaitu kalau kita tengok baru-baru ni ada kenyataan daripada pengasas produk makanan. Dia mengatakan bahawa Allah itu adalah Tuhan yang bersifat makhluk halus. Dia kata sebab itu Allah tak boleh dilihat. Dia kata Allah itu makhluk, tapi makhluk halus. Allah, tuan-tuan sekalian, kita haraplah, kita harap bahawa dia sedar terhadap kenyataannya itu boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, bahawa Allah itu disebut sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq ini dia diambil daripada nama fa'il. Ia akan membawa maksud apa dia? Iaitu mencipta sesuatu yang baru. Bila sebut Al-Khaliq, dia membawa maksud mencipta daripada ada kepada ada, daripada tiada kepada ada. Yang dikatakan Al-Khaliq iaitu mencipta daripada satu tanpa ada satu contoh yang terlebih dahulu. Maknanya Allah ni bila dia cipta, dia tak perlu ada satu contoh. Dia terus kun fayakun. Jadi bila kita sebut saja Allah ini makhluk, dia bercanggah dengan sifat Al-Khaliq. Kita tambah pula Allah itu makhluk halus. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok jisim ini, dia terbahagi kepada 2. Ada satu namanya jisim khatif, iaitu jisim yang boleh kita lihat. Apa dia? Seperti mana saya tengok tuan-tuan sekalian ni,
Ini jisim khatif, ya. Seperti mana kita tengok bangunan, seperti mana kita tengok matahari, bulan dan sebagainya, itu jisim khatif. Ada satu lagi jisim, iaitu jisim latif. Ya, jisim latif ini tuan-tuan sekalian, jisim yang halus, yang tidak boleh dilihat. Seperti mana apa dia? Cahaya, seperti mana elektrik, ya, seperti mana malaikah, seperti mana jin. Tetapi Allah ini, dia bukan jisim, dia bukan jisim khatif, dia bukan jisim latif, ya. Jadi sebab itu kita terlalu mudah untuk berlaku syirik kepada Allah. Jadi syirik ini terbahagi kepada 6. Apa dia tuan-tuan sekalian? Ni kalau kita buka di dalam kitab Al-Muqaddimat Imam As-Sanusi, ya, bukan Sanusi Kedah tu, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab ramai orang dia pakat, ya, allergy, ya. Jadi saya habaq wawai Imam As-Sanusi, ya, menulis kitab Al-Muqaddimat. Dia kata syirik terbahagi kepada 6. Apa dia? Pendek-pendek tuan-tuan sekalian, nama sebab tu dah. Yang pertama sekali, nama dia syirik istiqlal. Syirik istiqlal menetapkan bahawa ada 2 Tuhan, ya, seperti mana kaum Majusi. Orang Majusi penyembah kepada api ni tuan-tuan sekalian, mereka ini adalah syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Syirik tab'id iaitu menyatu Tuhan, ya, dengan beberapa oknum, ya, seperti mana 3 dalam 1, 1 dalam 3, seperti mana di dalam konsep Kristian, iaitu Trinities. Ini nama dia syirik tab'id. Syirik yang ketiga, syirik takrib. Syirik takrib, apa dia? Iaitu beribadah kepada sesuatu bertujuan nak dekatkan diri kepada Allah, tetapi dia menyembah selain daripada Allah. Seperti mana dia menyembah bulan, dia menyembah matahari. Dia kata apa dia? Tujuannya dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah, ya. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat nama dia syirik taklid. Syirik taklid ini dia beribadah kepada Allah kerana mengikut orang lain, ya. Dan yang kelima, syirik asbab. Syirik asbab, dia menyandarkan sesuatu kesan tertentu. Seperti mana contoh, ya, apa nama ni tu? Manusia kenyang kerana makan, api panas membakar, ya. Lalu dia lupa bahawa yang mengenyangkan itu bukan makanan, tetapi yang mengenyang itu ialah Allah, ya. Yang membakar itu bukan api. Api hanya sekadar alat untuk membakar, ya. Sebab ada yang dibakar tak terbakar, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Jadi ini dah syirik asbab, ya. Dan termasuk juga golongan naturalis, ya. Dia kata bumi ini terjadi dengan sendiri dia dan sebagainya. Dan yang keenam, syirik, ya, aghrad. Syirik aghrad ini beramal kerana selain daripada Allah, ya. Kerana mungkin dia dapat pujian, dia dapat sanjungan, akhirnya, ya, dia menjadi ria. Maka, ya, ini juga termasuk di dalam syirik. Lalu ulama sebut, dia kata 4 syirik ini, mereka ini secara ijma' kufur. Apa dia? Syirik istiqlal, tab'id, takrib, taklid, ya. 4 syirik ini ijma' ulama' kata kufur. Hanya, ya, syirik aghrad, dia dianggap sebagai maksiat, tidak kufur secara ijma', ya. Manakala syirik asbab pula, dia bergantung pada keadaan. Jika sekira dia meyakini bahawa memang sesuatu perkara itu mampu memberi manfaat, mudarat selain daripada Allah, maka dia akan
tergolong daripada golongan kufur, tetapi jika sekiranya dia tidak sampai kepada tahap meyakini, maka dia hanya tergolong pada golongan fasik ataupun ahli bid'ah sahaja. Allah, tuan-tuan sekalian, jadi sebab itu kita harapkan bahawa soal akidah, soal syirik kepada Allah itu adalah merupakan kerja paling besar yang dilaksanakan, tugasan paling besar yang dilaksanakan oleh Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasul daripada Nabi Adam alaihissalam, dan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ada sebarang iaitu perbezaan. Okey, nanti tuan-tuan akan tanya dengan saya, habis tu ustaz, apa benda yang berbeza ustaz? Yang berbeza iaitulah bila kita nak bincang bersangkut paut dengan tasyri' perundangan berkaitan dengan soal iaitu bagaimana ahkam, hukum hakam untuk mengatur penghidupan sesebuah masyarakat. Yang ini akan berbeza. Di mana tuan-tuan sekalian, sebab apa? Peribadi manusia adalah berbeza kualiti dan kuantiti. Kita berbeza. Kalau sekiranya kita pakat pi ke negara Arab, di mana dengan keadaan suasana di sana juga berbeza, suasana kita juga berbeza, dan cuaca di sana berbeza, cuaca kita di sini berbeza. Kekuatan tubuh badan mereka di sana juga berbeza, kekuatan tubuh badan kita di sini juga adalah berbeza. Jadi kerana itu, kalau kita lihat daripada sudut akidah tidak ada perbezaan, tetapi yang ada perbezaan ialah berkaitan dengan soal tasyri', iaitu soal perundangan, dan juga daripada soal syariat. Iaitulah yang akan saya bincangkan nanti tuan-tuan sekalian. Seperti mana contoh, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ni contoh yang saya nak bawa, seperti syariat bagi Nabi Adam alaihissalam. Ni Nabi Adam alaihissalam, di mana membolehkan perkahwinan sesama adik-beradik. Nampak? Kerana di zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah akan lahirkan daripada isterinya Sayyidatina Hawa alaihissalam setiap kelahiran berpasang-pasangan. Sekali lahir lelaki, perempuan. Waktu tu tak ada manusia lain dah lagi. Inilah satu-satunya manusia yang ada duduk di atas muka bumi Allah. Setiap kelahiran sepasang lelaki perempuan, setiap sepasang lelaki perempuan. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu itu tak ada siapa, maka pada waktu itu syariatnya sesuai dengan zaman itu, masa itu, keadaan itu, maka syariatnya dibenarkan berkahwin di antara adik-beradik, tapi tak boleh berkahwin sepasang-sepasang. Dia kena lintah pasang. Macam contohnya adik-beradik yang lahir sepasang, lelaki perempuan, kemudian lahir pula sepasang yang kedua, di mana pasangan yang kedua hanya boleh bernikah dengan pasangan yang pertama. Sebegitu. Allah. Itu contoh. Nanti saya akan kupas lagi tuan-tuan sekalian, insyaAllah bulan depan. Sebab apa? Terlalu banyak syariat-syariat Nabi-Nabi sebelum ini. Macam contohnya syariat Nabi Musa alaihissalam, dia ada 13 syariat dia. Ada 13 syariat. Kemudian syariat Nabi Musa alaihissalam ada 10 syariat dia. Jadi apa dia? InsyaAllah bulan depan saya akan cuba sampaikan, saya akan cuba perhaluskan sedikit demi sedikit tuan-tuan sekalian, supaya kita dapat buat perbezaan bahawa ada persamaan di antara Rasul demi Rasul dan Nabi demi Nabi, tetapi ada perbezaan
di antara seorang rasul dengan seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya fikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Ana mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, kalau sekiranya ada kelemahan dan juga ada keterlanjuran. Ada tak sebarang pertanyaan? Sila. Tafadhal. Okey, kalau tak ada, tuan-tuan sekalian, saya nak buat sedikit pengumuman, boleh? Seminit, 2 minit. Okey, yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, sebelum ini pun anda pernah buat pengumuman, iaitu berkaitan dengan pembangunan kompleks pondok tahfiz Tarbiyah Ummah di Batu 20, iaitu lebih kurang tak sampai 1 kilometer daripada Mahat Tahfiz saya. Mahat Tahfiz saya Batu 21, Mahat Tahfiz lelaki. Manakala kompleks pondok saya pula di Batu 20. Lalu tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, hasil daripada sumbangan pelbagai pihak, termasuklah ada daripada kalangan ahli jemaah di sini, di mana saya telah pun berjaya membina 4 biji pondok contoh. Keseluruhan pondok yang akan dibina ialah sebanyak 104 biji. 108 biji, 108 buah. Sekarang saya telah berjaya membina 4 buah pondok contoh. Jadi jika sekiranya ada daripada kalangan tuan-tuan puan-puan yang ingin datang untuk melihat, ataupun mungkin teringin nak duduk, nak tinggal, jadi datanglah untuk melihat, untuk berbincang, untuk kita bersembang. Di mana keluasan pondok yang saya tawarkan ialah 14 kaki kali 20 kaki. 14 kali 20. Dia ada dalam bentuk beli dan wakaf, dan bentuk yang kedua iaitu dalam bentuk sewaan. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya sedang nak membangunkan surau. Kerana selagi mana surau tidak dapat dibangunkan, maka selagi itulah iaitu segala program kita tak dapat nak laksanakan lagi. Kerana surau itulah yang akan menjadi nadi, menjadi pusat, iaitu pengibadatan, pusat untuk pembelajaran, pusat untuk pertemuan. Jadi dianggarkan hampir 700,000 perbelanjaan untuk membina surau kompleks pondok tersebut. Jadi saya masih memerlukan kepada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau sekiranya ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anak-anak balik bercuti, ataupun mungkin ada saudara mara dia memaklumkan, iaitu dia nak mewakafkan wang dan sebagainya, jadi tolong-tolong ingatlah bahawa kompleks pondok saya memerlukan untuk pembangunan surau pondok untuk orang dewasa tersebut, insya-Allah. Baik. Jadi saya fikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya-Allah saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, kalau sekiranya ada keterlanjuran, semuanya itu kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri anda. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله